makan apa? Hari belum tahu lah. Masak ke beli? Mungkin dalam 1 jam gitu aku buat keputusan. Betul. Aku pun nyari keluar je lah beli makan. Okey, aku rasa sekejap aku check dah live belum. Kita live dekat Facebook kan? Dekat page ada dekat cookies. Okay. Terawih semua okey, Ustaz? Okay, alright, no problem. Okay, dah live. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, share dulu boleh. Share. Okay, alright. Itu okay, dah live. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, share dulu boleh. Okay, dah share. Hai. Alright, ready. Laptop punya screen punya volume ada? Dah off. Tadi daripada handphone, dah off. Okey, boleh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton dan juga Ustaz Zaid lah. Apa khabar Ustaz? Baik, apa khabar Mas? Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi live sembang-sembang ilmu, sembang pasal rezeki pada hari ini, insya-Allah. Bagaimana Ustaz? Clear semua? Kita Clear. boleh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kita chat-chat kan sebab 2-3 hari ni apa nama dia? Ya, orang bincang pasal isu rezeki kan. Jadi betul. Penting jugalah nak address situation ni. Ni sekarang tengah banyak sangat cabaran kehidupan kita ni. Ya. Kita fahamlah. Banyak sangat diuji daripada lapangan hidup, daripada kita punya kerja, pendapatan kita, sideline kita. Sebab itu soal rezeki ni perlu kita nak bincang balik, mungkin nak berikan sikit kata-kata harapan lah untuk kita lah, untuk sedapkan hati kita, untuk pujuk hati ya Ustaz. Salam Ramadan Ustaz diucapkan kepada ahli keluarganya. Mudah-mudahan sihat. Sama-sama. InsyaAllah, mudah-mudahan. Untuk semua orang affected in this situation. Lebih lagi yang apa nama dia, yang tak makan gaji macam Ana lah. InsyaAllah. Itu yang kita nak dengar juga, macam mana Ustaz cari rezeki dalam musim CB COVID ni. Of course lah, pinch dia semua orang rasa lah. Jadi apa nama dia, ada adjustment yang kena dibuat, both business adjustment dan juga adjustment kehidupan lah. Kita punya lifestyle pun dah berubah Ustaz lifestyle, kalau orang apa nama dia, kalau orang yang buat business ni, lifestyle dia perlu berubah. Perlu berubah. Force tu ubah untuk nak kekal relevan, untuk nak dapat rezeki dan sebagainya. So apa nama dia, so kita tahu yang apa nama dia, the second wave after the health punya crisis ni, dia akan datang economic crisis lah. That's the second wave kan, yang besar. Jadi kita, apa yang Ana buat sekarang ni sama Ana baca balik pasal all the economic crisis sebelum ni. Okay, and then learn how the people handled the situation before. Learn from the past history. Sejarah dunia pun banyak kali dilalui economic crisis. The latest 98 kan, tak silap, Asia punya. FGD, Financial Global punya crisis, tak salah 2003 Kalau global scale Ya, so ada yang besar punya lah. So orang-orang yang kena tu masih lagi fresh, masih lagi businessman yang hit besar-besar lah. So sekarang dekat dalam online ke, macam podcast ke kan,
kita boleh jumpa banyak of this businessman, diorang cerita macam mana diorang handle the situation, macam mana diorang buat adjustment. So itu good tips lah. Untuk kita belajar daripada mereka yang dah pernah lalui financial crisis. Betul. Kalau daripada pembacaan anta, orang-orang yang ekonomis ni semua diorang akan jangkakan berapa lama ni post COVID-19? Post COVID dia akan start, yang Ana baca lah, kita bukan financial punya ni, sebab kita ada business jadi kita kena buat keputusan business lah. Jadi we start soon, very soon after the economic health punya crisis. And then dia cakap looking at the situation, kita tak akan kembali kepada norma dengan cepat kan. The norms will not be fast enough lah. So apabila norma tidak kembali cepat, maksudnya businesses punya cara bisnes akan turut terjejas kerana dia orang nak patah balik sama lah. Kira dia ada dia punya ending period kan, cooling period, dan lepas tu bila dia nak start balik dia kena that momentum untuk start balik lah. So the last one was 8 months. So diorang cakap untuk this scale of global pandemic mungkin triple the amount kot rasanya. Masya Allah. So 16 mungkin dalam 24 bulan, lebih daripada 24 bulan. Ni bukan tahun ni je, bukan sampai Disember je. Bahkan you have to prepare mentally. What is your business plan? 2 tahun totally lain dia punya landscape dia lah, insyaAllah. Jadi sebab tu kita perlu hari ni nak cakap lah pasal rezeki ni. Apakah rezeki itu sesuatu yang statik Allah dah tentukan kan. Kita tahu rezeki ni di tangan Tuhan. Kita ramai cakap macam tu. Tapi apakah kita punya usaha pula? Usaha untuk nak ketuk pintu-pintu rezeki tu. Jadi soalan pertama Ustaz, apa pandangan Ustaz? Kalau ada orang cakap Ustaz, saya memang dah usaha buka pintu rezeki ni, tapi masalahnya ada orang lain yang tutup rezeki saya. Pintu tu rezeki orang lain yang tutup. Macam mana? Yelah, benda ni tengah orang bincang kan. Tengah jadi hot discussion pasal orang tutup. Ada hari tu ada meme tau. Dia kata ada orang jual tutup periuk nasi. Style juga dia jual tutup periuk nasi je. So dia kira very interesting meme dia lah, selain sebelum tu Ana nak siapa ni, kawan Ana Salahuddin. Salahuddin ni kawan kawan belajar di Syria. Dia orang Watani Thailand. Masya-Allah. So mudah-mudahan dia pun faham sikit lah bahasa Melayu ni. Dia boleh cakap Melayu. Lama tak jumpa dia lah, 10 tahun lebih lah. Tapi dia pun businessman juga. InsyaAllah. InsyaAllah, kebahal. Kita nak cakap pasal orang tutup pintu rezeki dan sebagainya. Ana ada satu bila kita buat bisnes kan, bila buat bisnes kita ada satu kefahaman yang mana rezeki kita tu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dah addresskan everyone dia punya budget lah. Kalau government boleh kasih budget dekat dia punya rakyat, apa lagi Tuhan mesti sudah ada cukup budget untuk dia punya hamba-hamba dia lah. Jadi sesuatu yang terjadi tu mesti dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik buruk, banyak sikit, semua benda tu telah terjadi dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang yang macam tapi dia tutup pintu rezeki, maka kita bukalah pintu rezeki yang lain, macam gitulah kan. Jadi ada pintu tutup, kita buka pintu. Kalau pintu tutup kita, sebab tu Ana sekarang sama sana tengah tengok cerita Nur apa? Lama dia. Cerita Nur yang dulu popular, tak pernah tengok. First time baru nak tengok ni lah cerita Nur. Itu memang bulan puasa punya cerita dulu, ingat lagi Ana?
Time bulan puasa cerita Nur. Tak pernah tengok baru ni Nur macam kasih, terbuka Netflix. Nur yang kasih nama dia. Nur. Nur yang cerita ustaz tu lah, seorang ustaz tu. Cerita pasal ustaz tu lah. Okay. Jadi baru macam 5 episod 5 ke 6 episod lah. Jadi tengok ada budak perempuan tu nak sangat dia, lepas tu dia tak nak kan. Jadi dia punya analogi dia gitulah. Kalau satu pintu tertutup, dia mesti ada pintu-pintu yang lain. Ya, kerana pintu bukan satu lah, ada banyak pintu lah. Jadi daripada menyebuk menangis dekat depan satu pintu yang tak nak buka-buka, jadi baik kita shift, lepas tu kita tengok ada pintu-pintu yang lain lah untuk dimasuk. Kira jangan sedih sangat, jangan terlalu merungut tentang pintu satu tu, dan tak payah nak kita ada sifat dendam ke marah terhadap orang-orang yang menutup pintu rezeki lah. Sekalipun kita melihat itu sebagai dia yang puncanya, tapi sebagai orang beriman kita yakinlah macam dalam firman Allah dah jamin setiap makhluk kat dunia ni semua Allah dah jamin untuk rezekinya dalam surah Hud 6 kan. Jadi mungkin kita boleh nak tahu juga apa tu konsep rezeki. Apakah rezeki tu dia berbentuk wang ringgit ke, atau rezeki ni hanya pendapatan ke, macam mana tu rezeki tu, kita nak faham. Dia nak tenangkan hati, semua benda yang merupakan nikmat dari Allah SWT tu kan rezeki kan. Allah kasih rezeki kat kita kan. Jadi cuma sekarang ni permasalahan dia adalah sama ada kira kita suka ataupun tidak suka kan. Bila orang kata penyebab punca dia adalah apabila dia bercakap sesuatu macam beginilah sampai tak boleh jadi. Sebenarnya itu sebab je lah kan. Dia bukan punca lah, dia sebab benda tu terjadi lah. Dan Ana tak rasa lah kira kenapa masyarakat kita terlampau marah pasal benda ni, sebab dia terjadi dekat situasi yang tak sesuai. Maksudnya ketika orang tengah susah, orang tengah sangat memerlukan. Lepas tu bila terjadi macam gini, of course dia susah, orang akan terpanggil untuk marah dan sebagainya lah. Betul. Tapi apa nak buat, benda dah terjadi kan. Jadi kita boleh luaskan kembali pemahaman kita tentang rezeki yang Allah berikan. Kita bergerak kepada rezeki-rezeki yang lain. Dan Ana secara peribadi, Ana tak rasa rezeki tu hanyalah semata-mata dia material punya nikmat lah yang Allah berikan lah. Akan ada benda lain juga rezeki kan. Ada benda lain juga yang Allah SWT kurniakan kepada kita yang merupakan rezeki. Tak semestinya secara nafkah, duit dan sebagainya lah. Sebab itulah kita nak memahamkan semua orang ni cabaran lah Ustaz Mas. Kita tahu kan, imam dekat masjid kan. Cabaran dia nak memahamkan orang kepada konsep ni yang susah ni. Cakap pasal tadi dari rezeki, cerita Nur yang pasal nak kejar perempuan tak dapat balik, terlepas kan. Tu Ana pun baru ada baru semalam lah. Actually last 2 hari tu malam-malam Ana nak pergi NTUC nak beli barang. Tapi dah sampai kat kereta tau. Sampai kat kereta sekali beg duit tak ada. Beg duit tak ada, cari kat rumah semua tak ada. Tapi memang confirm hilang lah. Bukan misplaced lagi, confirm hilang. So dalam pun ada banyak, ada kad semua kan, penting-penting. Mungkin ada cash sikit. So waktu tu memang okey lah, dah tak ada rezeki lah. Tapi sekali dalam 1 hari semalam, tiba-tiba ada insan baik hati, dia ketuk pintu. Dia jumpa beg duit Ana. Rupanya beg duit Ana memang dekat kapak tu. Bila anak nak keluar kereta tu, tercecer beg duit tu kat bawah situ, dan dia dah makan 2 hari Ustaz. Tak ada orang kacau, alhamdulillah. Pasal kita kat rumah kan, bila nak keluar baru cari beg duit. So bila tak keluar tu 2 hari, kat rumah je lah, bila nak keluar baru perasan beg duit tak ada. Ingat. Last dah reda lah kan. Okey lah, tak apalah, siapa yang jumpa ni sedekah lah. Sampai cakap minta yang jumpa ni kita punya ni Bangladeshi Brothers apa yang perlukan Sekali dia datang balik, Masya Allah. Maknanya itu apa Ustaz, rezeki tu kalau dah ditentukan tetap ada Jadi bila dia hantar balik seorang apek seorang apek botak, dia ketuk pintu, hello, saya ingatkan ada delivery, memang saya ada delivery barang.
sekali tengok dia pegang duit saya, Masya Allah tak terkata lah. Lah mungkin konsep rezeki ni kalau bukan, sebab tu orang kata orang-orang dulu ke atau ulama kita kata rezeki tu selagi belum kita pakai itu bukan rezeki. Kalau dia pakai sekejap hilang, ini bukan rezeki kita. Mungkin kot. Banyak orang tanya kat kita pasal jodoh Mas. Tapi kalau jodoh kenapa jodoh kenapa cerai? Begitulah kan, dia punya konsep dia, apa nama dia, semua benda adalah benda yang temporary. Cuma bila kita nak cakap pasal apa nama dia, cari jalan keluar kan dalam surah At-Talaq kan, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kan. Kira siapa yang bertakwa kepada Tuhan, Tuhan akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah SWT akan kasih rezeki dari punca yang tidak disedar. Okay? Nah, jadi ana yakin bahawa salah satu cara sekarang ini untuk kita dapat kembali rezeki kita yang tersekat adalah dengan kita kembali balik kepada takwa. Okay? Dengan kembali balik kepada takwa lah. Tu nanti kita define takwa pada apa nama dia, sesi yang lain. Cuma menariknya adalah ketakwaan itu, salah satu cara untuk capai ketakwaan itu kan dengan puasa kan. La'allakum tattaqun kan, kutiba alaikumus syiyam. So ana yakin puasa ni sekarang ni kalau kita jaga baik-baik, kita apa nama dia, perhatikan baik-baik, kalau kita jaga puasa kita dengan sempurna, ana sangat yakin bahawa kita akan keluar daripada episod ni menjadi orang yang bertakwa. Okey. Kemudian dengan takwa itulah yaj'al lahu makhraja, Tuhan akan jadikan ketakwaan kita ini tempat untuk mencari apa nama dia, sebab untuk jumpa jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Tuhan akan memberikan rezeki daripada sumber-sumber yang tidak diketahui. Jadi syok tau. Kalau betul-betul tengok nikmat ni syok. Anda bayangkan kita supposedly hari ni lepas sahur kita kena hantar keluarga kita semua pergi sekolah, pergi kerja, betul tak? Kan? Jadi bulan Mei ni kita sepatutnya lepas sahur tadi kita sepatutnya keluar, kita sepatutnya pergi apa nama dia, sibuk pergi kerja. Tapi for this time ever kita semua duduk kat rumah, main subuh jemaah, boleh baca Quran tadarus jemaah dengan keluarga, boleh tidur lagi lepas tu. Banyak masa untuk nak tingkatkan takwa lah ni. Maknanya this is sebenar-benar punya. Allah dah kasih, okay, ni ujian ni memang berat untuk kamu. Tak pernah kamu rasakan mungkin pasal kena back to back dengan ujian kan. Betul. Tapi at the same time, you need that takwa. Dan takwa pula Allah bantu pula environment kita, create that atmosphere untuk kita benar-benar hayati puasa, ibadah. Tak ada busy kan, macam tak keluar dan sebagainya. Jadi interesting. Jadi lepas sahur tadi kita semua jemaah dengan family. Tak kelang kabut tau. Kita tak kelang kabut. Usually sebelum tu kita kalau dah tu kan nak pakai anak pakai baju sekolah, nak hantar dekat bawah kan, kelang kabut kan. Ini tadi tak kelang kabut. Semua satu-satu family boleh pergi ambil wuduk, lepas tu boleh semayang subuh berjemaah, lepas tu boleh tadarus secara berjemaah. Lepas tadarus ana lah kan orang tak soleh ni. Boleh sambung tidur Ustaz Mas. Terbayangkan kira kan, dan bulan puasa tu tidur ni ibadah kan. Ibadah. Jadi secara tak langsung kan Allah SWT kira walaupun Tuhan akan berikan kepada kita financial global apa nama dia, krisis dan sebagainya, tapi Allah letakkan kita the best spot and the best time. Iaitu time dia adalah Allah jalankan kita di 1 bulan yang hujungnya nanti ada output takwa, la'allakum tattaqun. Lepas tu Allah SWT kata, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Tuhan ni, pas kita bulan puasa ni, kita jaga puasa kita betul-betul, kita jaga kita punya apa nama dia, ibadah ni dengan sempurna, kita sampai kepada output yang Tuhan nak berikan, iaitu namanya takwa. Kita akan keluar daripada bulan ni bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar kepada kita, Allah kasih rezeki sebanyak-banyaknya. Itu je. Sangka macam gitu je. Betul. So macam saya pun teringat lah, biasanya saya kerja di masjid. Saya masjid waktu yang paling peak is Ramadan lah. Kita selalu sama. Kalau dekat masjid kan, Ana dah lama tinggalkan apa nama dia, kerja dekat masjid ni. Apa nama dia,
kerja dekat masjid ni, schedule bulan puasa macam mana? Cuba terangkan sikit. Oh, schedule bulan puasa ordinary Ni kalau dia biasa kalau dah waktu Ramadan tu kita dah ada bagi-bagi yang kerja lah, ada shift tu kan. Tapi selalu kalau dah masuk tempat kerja tu kita akan prepare untuk zakat kan, jadi amil ke, lepas tu prepare untuk malam punya kira kuliah Zuhur tu semua bubur kan, kira non-stop lah. Asar kan. Kira kalau untuk family tu Ramadan memang kurang. Kurang dengan family. Family sendiri, family keluarga mertua, family keluarga mak bapak sendiri semua kan. Jadi ini mungkin kasih sedikit rehat untuk kita. Tak tahu lah. Itu yang personally saya lihat. Wah, ini betul yang rehat bulan Ramadan ni untuk aku, untuk orang masjid. Betul. Ana tak apa nama dia, tak begitu shock sangat. Sebab 2019 hari tu Ana recuperation. Oh, Masya Allah. Jadi sebulan recuperating kan. Jadi sebulan duduk kat rumah. Jadi kira tahun ni aku dah relax. Dah tak macam korang sangat terkejut. Tak apalah, nasib baik boleh move on lah. Tapi insya-Allah dia apa nama dia akan apa nama dia, Ana rasa dia akan membawa kita kepada ketakwaan yang kita selama ni nanti-nanti dan kita cari lah. Macam gitulah. Okay. InsyaAllah. Okay. Mungkin yang bagi dia kembali kepada individu nak lihat rezeki tu bukan tertakluk pada harta kan tadi, wang duit, wang dan harta. So kesihatan, nikmat bersama keluarga kan. Ada orang yang Allah tahu you need this during Ramadan. Pasal this is where you kurang lah. Waktu-waktu sebelum Ramadan tu mungkin busy dekat luar, terlalu fokus sangat cari rezeki. Cari rezeki tak balance. Terlupa yang kita juga kena cari rezeki untuk serve orang-orang yang ada dekat rumah. Bukan cari rezeki keuntungan tapi setakat kumpulkan rezeki kemudian tak gunakan rezeki tu ke saluran yang sepatutnya. Mungkin ni sebagai satu tamparan hebat lah bagi kita, mungkin disempitkan rezeki sedikit, tapi yang rezeki-rezeki lain ni macam nikmat kesihatan. Kesihatan tu rezeki Ustaz nikmat kesihatan dan kelapangan waktu. Jadi Allah mungkin balancekan, okay? Allah kurangkan yang ni, Allah naikkan yang ni. Tapi jangan takut, once kalau habis ni Allah akan naikkan tu balik. Dia akan, ya Allah susunlah semua. Buat mudabbir dia yang bertadbir semuanya. Betul. Setuju. Yang sedang melihat 42 orang sekarang, kalau ada apa-apa nak kasih pandangan, berkhabar semua, nak kasih pandangan tentang makna rezeki bagi anda, macam mana anda cope lah tentang situasi COVID secara keseluruhan. Mungkin anda punya tips ke sumbangan idea pun boleh juga kita bermanfaat, kita sambil belajar lah antara satu sama yang lain. Saya yakin ilmu pun kita belajar. Ana ada satu benda yang Ana rasa kita kena sama-sama fikirkan termasuk dengan diri Ana sendiri iaitu kita sudah lama kan terlalu complacent dengan amal dan usaha kita. Dan sampai kita rasa bahawa kalau kita tidak berlakukan sesuatu benda, kita tidak berusaha, kita tak buat benda, nanti benda tu tak akan jadi. Seperti contohlah, kalau kita tak kerja, nanti kita nak makan apa. Dia macam itulah. Walaupun kefahaman tu bukan kefahaman yang salah kan. Maksudnya memang betul lah sebab kita bekerja tu adalah datang keluarga untuk menafkahi keluarga. Cuma barangkali inilah masanya Tuhan Allah SWT nak suruh kita duduk dan kita give second thought tentang keupayaan Tuhan untuk menjaga diri kita. Okay? Dan mengembalikan kekuasaan dan pembendaraan pemberian hanyalah kepada Tuhan semata-mata. Sebab selama ni kita always tersilap cakap kita ada macam syirik-syirik yang kecil kan, yang jadikan kita macam okay, kalau aku tak kerja nanti macam mana? Apa keluarga nak makan dan sebagainya. Pertama sekali saya minta maaf sebab benda ni barangkali tak sesuai untuk semua orang. Cuma untuk yang lain yang saya nak panggil macam saya lah, kita nak kena kembalikan satu benda iaitu pemahaman bahawa sesungguhnya hanyalah Tuhan yang mudabbir macam tu tadi, mudabbir. Allah SWT penentu dan pemberi segalanya,
bagaimana Tuhan nak berikan kepada kita itu, kita kena ikhtiar. Tu dia kekuatan ikhtiar lah kan. Sebab kalau cakap pasal konsep rezeki dan tak semua rezeki tu merupakan tak semua benda kurniaan tu merupakan rezeki kan. So tak salah dalam Jami' Ulumul Hikam, Ibn Hazm dia kata kullu ni'matin la tuqarrabu ila Allah azza wa jalla fa huwa baliyah. Kira fahiya baliyatun. Kira nikmat kalau tak dekatkan diri kepada Allah, dia jadi balak. Dia jadi balak. Almarhum Ustaz Abdillah Al-Jufri pun dia cakap kalau nikmat untuk orang Islam, tapi kalau orang yang tak gunakan nikmat dia jadi na'mah. Kan wa na'matin kanu fiha. Betul. Boleh jadi itu is na'mah bagi kamu pasal kamu tak gunakan nikmat sebaik-baiknya. Jadi na'mah. Dan ultimately suka ataupun tak suka benda ni, dia bukan menjejas kita seorang lah. Dia bukan menjejas orang beriman je. Dia menjejas orang yang tak beriman. Cuma permasalahan dia adalah macam mana kita nak menyingkap ni dengan iman kita. Sebab sesuatu yang membezakan kita adalah iman kita kan. Kita ada iman, Tuhan menjaga dan sebagainya. Cara macam mana kita nak jaga diri kita untuk memahami bagaimana Tuhan menjaga, itulah kena lihat balik kita punya keluarga, kena tengok balik kita punya perbelanjaan, ada benda-benda yang necessary jangan kita berhentikan. Kalau dulu kita suka makan makanan dan membazir, sekarang ni kita jangan membazir. Dia macam gitu kan. They always that adjustment kan yang menjadikan kita orang yang beriman lah. Sebab tu orang beriman dia bukan takut tak ada rezeki kan. Dia takut rezeki dia tu tidak berkat. Yes. Itu hari-hari Nabi ajar pagi-pagi kena doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah. Mohon padamu ilmu yang baik, bermanfaat dan rezeki yang baiklah, thayyibah. Sama nak tanya entah soalan. Sekarang satu Singapura mengamuk dengan ada orang tua kan kerana jadi dia kata jadi penyebab kemarahan masyarakat. Apa hantar punya nasihat sebab ni bulan puasa kan. Ya. Dia ada kena mengenai dengan rezeki juga. Nasihat Ana is of course kita ini nak cari rezeki yang halal, yang berkat. Tapi dalam kita nak cari rezeki, Allah tengok juga kita punya mulut. Kita punya jari jemari, kita punya lidah. Sekalipun kalau orang buat silap kan, pada pandangan kita, kita punya judgement, orang tu silap. Ni belum jadi cakap bukan dia yang salah tau Kalau kita buat judgement tapi salah, itu lagi teruk. Tapi kalau memang dia betul silap, even dia buat silap pun, kita sebagai hamba Allah tak kasih kita caci maki dia, kutuk-kutuk dia, tutup nasi periuk dia. Dia boleh menyebabkan rezeki kita tak berkat. Walaupun rezeki tetap Allah kasih, tapi rezeki tu boleh hilang. Bila tak ada berkat boleh hilang. Bahkan boleh statik lah atau stagnan, rezeki tak ditambah disebabkan amalan-amalan kita lah, lidah kita. Ustaz Zaid lah, what is your take? Ana setuju. Sebab pada Ana dia macam gini tau. Kirakan rezeki yang dihurulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita ni adalah rezeki dia flow dia mesti positif flow lah. Dia punya energy dia mesti energy yang positif. Sebab kalau kita start sesuatu dengan energy yang tidak positif, maka semua yang akan keluar nanti dia jadi tidak positif lah. It should start with a very positive energy. Sebab bila dia ada positive energy, dia kurang pun dia jadi positif. Tapi kalau dia start dengan negative energy, dia banyak pun dia jadi negatif. Okay? Jadi sekarang ni, kita ni dalam beberapa bulan lagi, kita ikut daripada ekonomis, diorang kata memang kita akan kurang. Jadi bila dah berkurang, kita tak nak kekurangan itu nanti akan menjadikan kita depres, menjadikan kita stres dan sebagainya. Ia hanya akan terjadi sekiranya kita menyingkapi ni dengan positivity lah, dengan ketenangan, dengan kebaikan. Sebab bila kan time-time macam gini, it's always interesting kalau kita patah balik dekat hadis Nabi SAW, kita tengok kehidupan dia. Susah hidup tapi tidak pernah menyusahkan. Dicela kehidupan tetapi tidak pernah mencela orang yang lain. Sebab kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh
keburukan yang orang beri pada diri kita kan. Tapi yang kebahagiaan kita tu kita cipta dengan berkata bahawa inilah kebahagiaan yang aku nak. Dan Nana selalu yakin satu benda lah sama Mas. Kita ni bukan menderita sebab orang tutup pintu rezeki kita tau. Kita menderita sebab kita yakin hanya itu sajalah pintu rezeki kita. Masya Allah, itu satu perspektif yang baik. Kenapa kita stres? Pasal kita ingatkan itu je satu-satunya kita punya rezeki. Sedangkan sebenarnya kita kena be kreatif juga, usaha cari pintu-pintu yang lain lah. Dan ini pun bukannya, kalau kita tengok betul in reality pun bukannya dia berpanjangan dari sudut kita nak cakap ni lah tentang tak boleh buat home base business kan. Ini cuma sampai 1 Jun insyaAllah. Paling-paling pun sampai sebulan ke, kalau dia extend pun tak sampai berpanjangan lah. Cuma dalam apa yang anda dengarkan adalah ada beberapa polisi-polisi yang sedang diperbaikkan lah. Tentu sekali lah polisi mana ada polisi yang foolproof kan, maksudnya ada polisi yang betul-betul terbaik punya polisi kan. Sebab tu nama dia polisi kan, sebab dia is always change at time within different measures and everything lah. So apa yang saya terpanggil masa sekarang ni kan ialah untuk menjadi manusia yang kira an upper hand, bukan orang yang macam kecoh dan sebagainya. If you think that the policy is currently not suitable ke, wrong ke, apa ke, channelkan dengan cara yang baik. Sebab kalau kita tak channelkan dengan cara yang baik dan kita tak buat kita punya kita punya idea, kita punya concern dengan cara yang tenang I don't think that kita mampu untuk tukar apa-apa lah. Kalau masyarakat kita sama-sama bekerja sama, lepas tu bilang the authority tentang polisi-polisi yang perlu diubah, polisi-polisi yang perlu kita ketahui, perlu di-review dan sebagainya. Rasa insyaAllah kita akan jumpa jalan keluar lah. So Mas, betul tak? Kita naib kadi kan? Okay. Kira kan polisi naib kadi pun ada perubahan. Jadi ada perubahan. Sebab apa? Sebab bila masyarakat marah-marah, mana ada polisi tukar kan. Jadi apa yang asatizah buat, yang saya jumpa saya nampak asatizah kita dekat MUIS, dekat ROM-M, dekat Mahkamah Syariah, apa yang diorang buat adalah diorang kedepankan idea, solution yang baik kepada policy maker, policy holder, kemudian dibincangkan dan akhirnya dapat jalan keluar. Dan insyaAllah dalam masa beberapa minggu ni kita akan jumpa banyak polisi-polisi agama yang baru yang diperkenalkan. Jawapan dia adalah kerana asatizah, orang-orang agama, dia tak suka meroyan kan, dia suka produktif. Sebab kalau meroyan orang tak nak dengar. Betul Ustaz. Itu kita nak orang faham juga, satu polisi atau dasar tu dia bukannya satu orang je yang buat, bukan satu orang punya fikiran. Dia selepas melalui pelbagai stages consultation orang-orang yang expert. Hatta sekarang ini pun Ustaz Zahid pun termasuk dalam asatizah punya ni tolong COVID ni kan, dengan Ustaz Nuzhan dan sebagainya asatizah tu. So pandangan-pandangan ni yang membentuk polisi akhirnya untuk kesejahteraan semualah. Memang akan ada yang tak puas, ada yang marah, tapi kita tengok long term lah. Kita tengok nikah je Ustaz nikah je Allah. Ada yang betul-betul tak puas hati sampai terlupa maslahat umum, kesihatan, tentang nyawa orang tu perlu dikedepankan. Mungkin nikah bab lain, platform lain kita boleh bincang. Polisi lain. Polisi yang time ni sebab orang semua tengah marah. Mana terus terang nak kata memang secara peribadi saya turut sama rasa sedih dengan plight home base owners, sebab ini kawan-kawan kita, ini saudara-saudara kita yang keputusan pintu rezeki, kemudian itu salah satu daripada pintu rezeki yang mereka cari rezeki lah. Tentu sekali saya rasa ada cara jalan keluar yang lebih baik, ada polisi yang saya rasa insyaAllah perlu diperubahkan untuk kebaikan masyarakat kita. Sebab kita tengah cakap, kita bukan cakap orang nak kumpul harta tau sama. Kita cakap sekarang ni tengah zaman orang nak put the food on the table. Benda macam survival.
Gitulah. Jadi tentu sekali apa nama dia banyak perkara-perkara yang perlu kita tengokkan, perlu kita ubah. Dan sebagai individu, apa yang kita perlu lakukan adalah kita lihat cara-cara yang sesuai untuk kita cari jalan keluar. Ana secara peribadi lebih kurang 3 ataupun 4 minggu yang lepas kita terpaksa buat a small and short retreat, company retreat untuk plan apa nama dia business punya planning to change all the business planning that kita plan 2020. Kira change everything. Kira 360 tukar event, tukar produk, tukar cara marketing and whatsoever lah. Dan kita bukan prepare kita punya business through circuit breaker je sama Mas. Kerana the company kita terpaksa tukar the whole structure of the company sampai kita plan sampai lebih kurang setahun 2 tahun ahead. Dan sangat penting lah. Tetapi alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ambil jalan keluar ada awal sikit dan kita terpaksa mengambil keputusan-keputusan yang eksekutif untuk the business. Alhamdulillah kita kan Allah janji macam gitu kan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib kan. Dan Allah kasih rezeki dengan apa nama dia dengan tempat yang tidak disangka-sangka lah. So syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, the business now is surviving well, alhamdulillah. We managed to change apa nama dia kita punya business plan kepada business yang lain. Dan alhamdulillah kita masih lagi boleh sustain staff kita, asatiza kita dan apa nama dia kalau Allah Subhanahu Taala izinkan pun, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Taala pun, kita barangkali mungkin kita boleh add 1-2 staff yang lain lah. Itu apa nama dia apa yang kita lakukan sekarang ni sebagai business owner lah. Saya apa nama dia saya melihat ni sebagai satu peluang untuk kita ubah cara kita berfikir. Apa nama dia keluar daripada box, kemudian melihat bagaimana kemampuan yang boleh kita lakukan apa nama dia untuk sustainability of kita punya business pada masa akan datang. InsyaAllah. Jadi satu apa yang kita dapat belajar dari Ustaz Zaid ni, kena cepat lah kena cepat bertindak, cepat planning. Kalau siapa yang memang ada company, yang ada group, you have to buat retreat cepat-cepat melalui online lah sekarang. Dan kalau memang yang home bakers, walaupun anda keseorangan, tetap anda kena fikirkan apa langkah seterusnya lah supaya ketuklah pintu-pintu rezeki yang lain. Maknanya cara-cara atau pendekatan yang lain lah. Online is still happening right now currently. Jadi you can still do businesses online. Yes. Maksud dia masih ada online punya businesses. Kita e-commerce punya line sekarang sudah keluar. And apa nama dia kalau kita if you go and take a look at some grants yang tertentu, ada grants pasal knowledge, pasal training whatsoever. Kalau kita mampu untuk lihat benda tu, sebab sekarang ni permasalahan dia adalah home based businesses yang banyak terjejas adalah bakers, adalah apa nama dia tukang masak dan sebagainya lah. I understand that apa nama dia berkemungkinan kita susah untuk cari jalan keluar yang lain lah. Cuma saya nak merayu kepada semua orang, kira let's apa nama dia let's not dwell in our sadness for a long time. Tapi pada masa yang sama kita tengok apa cara-cara yang berbeza. The e-commerce punya line, sales masih go on, people are making sales tapi tempat-tempat yang lain. Take a look at what the society needs. Take a look at what the community needs, how you can provide that needs. Kemudian berikan kepada mereka apa yang diperlukan oleh masyarakat dan sebagainya lah. Sebab saya rasa the market is there. Kita ada berapa ratus ribu orang kan. Of course we can still survive. But the thing is that we need to apa nama dia kuatkan sikit kita punya survival instinct. Kemudian kita kena ada orang bisnes ni sama saya Ana kongsi, Ana bukan pandai sangat lah orang bisnes ni dia always apa nama dia bersedia untuk pergi kepada terrain yang dia tak pernah pergi. Okay, so dia kena sedia untuk explore tempat-tempat yang dia belum pernah explore. Dan insyaAllah Ana yakin satu benda, sebab kita ustaz kan jadi kita kena cakap daripada sudut agama kan.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah kasi jalan keluar. Sama sana ada interesting definition pasal takwa tau bagi ayat ni takwa tu daripada asar word waqa yaqi kan. Yes. Wiqayatan kan, prevention kan. Prevention kan. So takwa kan one of the most defined words in Islam dekat dalam Al-Quran 200 tempat Allah SWT letak. Ulama ceramah syarahkan takwa, lain ayat lain makna Yes. Ada some ayat conscious, ada some ayat fear of Allah, takut, macam-macam. Tapi root word of perkataan takwa adalah waqa yaqi wiqayatan, iaitu prevention. Okay. So kalau kita terjemahkan secara literal ini bukan tafsir, ini terjemahan secara literal lah. Kira itu juga memberi maksud macam gini. Kira wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Artinya apabila seseorang itu kan dia bertakwa, memberi maksud ketika dia mencari jalan-jalan preventif. Okey. Sebelum kesakitan itu terjadi kepada diri dia. Sebab permasalahan kita adalah kita terlampau duel sangat untuk mencari vaksin kepada disease. Tapi kita lupa konsep yang paling terbesar bukan fighting the disease. Konsep paling terbesar dalam agama Islam is actually to stop you from getting that disease first, to prevent that disease. Okay. Jadi apa yang terjadi sekarang adalah sebelum kocek kita habis, sebelum kita miskin, orang yang bertakwa tu adalah orang yang prevent kekosongan poket dia itu kan, dengan mencari alternatif yang baik dalam kehidupan dia, dan dengan mencari alternatif kehidupan itulah yaj'al lahu makhraja, Tuhan akan carikan jalan yang keluar. Itulah. Sebelum dia jumpa vaksin lagi, Allah tengok usaha dia, preventif punya efforts, maka Allah akan tunjukkan vaksin tu. sebelum dia tak ada duit, sebelum dia tak ada sumber rezeki, dia kena cari. So sekarang kan everyone, alhamdulillah, insya-Allah semua orang masih ada duit sikit kan. Jangan sampai tunggu duit habis lepas tu baru kita nak cari jalan keluar. Tapi waktu duit banyak macam gini, waktu bukan duit banyak, waktu ada duit ni sekarang, simpan duit tu baik-baik, beli barang-barang yang cukup, tukar sikit kehidupan, kemudian cari bagaimana kita nak cukupkan keperluan keluarga kita. Dan Ana rasa kalau kita cari benda tu dengan baik, dalam surah Talak ni Allah kata makhrajan kan, kira jalan keluar tu kadang-kadang bukan satu, kadang-kadang banyak jalan keluar. Kemudian Allah kata wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib pula tu, dan aku akan rezekikan dia daripada sumber-sumber yang tidak diketahui. Itu lagi amazing. Kira I give you passive. But betul juga. You kena explore lah. Once kalau you explore, kan yang terrain tadi, rupanya rezeki aku dekat this sector atau this bidang, this market. Itulah yahtasib kan, benda yang kamu tak sangka-sangka, sumber yang tidak disangka. Ditafsir kata macam tu. Jadi dia tak macam aku punya pendapatan itu je. Tak, maknanya kena luaskan. Opportunities out there, masya-Allah. Satu lagi, macam mana nak tambah rezeki, mungkin kalau dia ada kelebihan boleh sedekah pasal dalam banyak surah lah kan, surah Sabah, Allah lah yang memberikan rizq. Inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa man faktu min syai'in, apa yang kamu berikan nafkah daripada sesuatu, fahuwa yakhlifuh, Allah itulah yang akan gantikan nafkah kamu. So bukan time kaya je sedekah, tapi time tengah sempit ada sikit je kasih. Dengan itu Allah tengok usaha, bukan berapa banyak kita berilah. Usaha sedekah. Tu banyak orang takut. Sebab bila dia sedikit dia kan bila dia sedikit kan dia takut kan. Ada orang tanya soalan kan, Ustaz, dalam waktu sedikit macam ini kita nak kasih macam mana kan. So ana cuma baca hadis Bukhari tu, yang Nabi SAW jumpa sahabat dia yang minta makan tu, ketika Nabi baru sampai ke Madinah kan, ada muhajirin yang duduk gelandangan tak ada makan kan. Lepas tu kan Nabi SAW ada satu sahabat Nabi muhajirin datang kepada Rasulullah SAW ni dalam Bukhari.
kata, ya Rasulullah, saya lapar ya Rasulullah. Lepas tu Nabi SAW kata, aku pun tak ada makan. Tapi Nabi tengok Ansar, kemudian Nabi kata, siapa yang nak kasih makan dia? Tu satu sahabat Nabi ni, pergi jumpa dengan Nabi SAW, kata, ya Rasulullah, aku akan kasih dia makan. Tu Ansar. Sampai dah lekat rumah, minta makan dengan isteri cakap tak ada makan. Isteri kata tak ada makan, kecuali ada sikit makan untuk anak-anak je. Lepas tu dia kan cakap apa? Dia kata, nanti bila anak kita lapar, kau kasih dia orang tidur. Lepas tu bila kita kasih makan ni kepada tetamu Rasulullah, kita tutup lampu. Jadi dia tak nampak kita tak makan. Kira dia dah tak ada benda langsung, tapi dia masih kasih sahabat Nabi ni makan. Masya-Allah. Betul. Inilah yang jadi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah kan. Allah puji. Allah puji. Kira besok pagi Nabi SAW cakap dengan dia, Allah SWT cakap dan suka dengan perbuatan kamu suami isteri kan. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mendepankan diri orang walau kana bihim khassasah. Khassasah tu walau kana bihim faqru wadzil. Walaupun dia orang susah pun masih tetap nak mendepankan orang. So Allah tingkatkan martabat di sisi Allah ketika dia mengedepankan keperluan orang daripada kedepan masing-masing. Of course sama kita pun tak susah nak sampai tahap macam itu. Kita nak cakap ni, tapi kita boleh take inspiration Ya, of course nak sampai tahap sahabat tu. Kita boleh buat Ustaz, tapi nanti bila nak ambil garam ke apa, nanti kena tegur. Nak buat apa tu? Itu kan kita punya, kita lah. Ya, betul. Mana yang tak sampai tahap itu, janganlah cuba-cuba. Ya, benda ni sekurang-kurangnya kita letak perbuatan sahabat ni sebagai benchmark lah. Kalau tak sampai macam gitu kan, sikit-sikit sampai pun tak apalah. Yang diorang cakap Ustaz Zahid kan, Ustaz jangan nangis hari tu dia cerita kat IG nangis. Nah, kongsi hadis ni hari tu dekat live IG. So memang sedih lah, memang nak sampai tahap para sahabat tu memang kita tak sampai, tapi kalau kita letak benchmark sikit-sikit insya-Allah boleh lah. Yalah, betul. Okey Ustaz, kita dah nak masuk 1 jam. Alhamdulillah. Terima kasih cakap pasal rezeki ni. Mudah-mudahan manfaat lah untuk yang sedang menonton ya. Terubat sikit hati. Saya pun terkesan Ustaz, pasal saya pun ada jual cookies juga Hari Raya. Ya, betul-betul. So macam mana sama saya memang tak boleh langsung? Dia gini, kalau saya deal dengan customer yang dah order, Alhamdulillah 99% tak cancel. Mereka sanggup untuk ambil selepas CB. Maknanya walaupun dah hari ke-10, tak apalah. Pasal diorang nak support kita. Alhamdulillah lah. Jadi kan during this circuit breaker period means that there's no transaction can be done, is it? Yes, itu yang saya faham lah. Dia tak boleh. Not F&B business. Maknanya kalau nak design business ke, tu semua yang tak ada kena-mena dengan delivery dengan collection. Tak boleh. Kalau kita send by email tu semua okey lah. Maknanya kalau transaction tu being done by online memang boleh. Maknanya limited lah dia punya ni. Dan tak banyak lah. Maknanya home business kita punya masyarakat lah Pasal masyarakat kita ni dia punya expertise ni banyak yang buat kuih daripada dulu. Betul. That's why affected kepada middle income dan low income keluarga kita. Pasal itu is part of the expertise. Yang kita faham lah. Memang terasa sangat. Okay Ustaz Zaid. Boleh. Saya pun nak beli makan. Baik, insya-Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkat rezeki dan sentiasa berikan rezeki yang luas kepada Ustaz Zahid dan timnya MYF. Amin. Terima kasih banyak. Islam Singapura. Kita juga rindu pada Diary Tok Kadi. Forum, conference besar-besar tu. Nanti bila dah habis semua, kita akan saksikan balik conference yang sampai 1,000 orang insya-Allah. Kita orang tengah plan for online punya conference insya-Allah. Online sekarang kita akan pergi kepada online. Saya punya team tengah set upkan the online punya forum conference punya way. So diorang tengah belajar macam mana nak cantikkan benda ni lah. Sebab like it or not, benda ni akan lama. Doakanlah. Sebab tu terima kasih kepada semua yang support, yang donate kepada Satgas Singapore, sebab untuk
Ya, untuk apa nama dia, untuk buat benda ni semua benda nak kena ada modal kan. Jadi saya rasa terima kasih masyarakat kerana sokong dan percaya saya untuk apa nama dia, untuk set up benda-benda yang baru ni. Mudah-mudahan datang manfaat untuk semua orang lah. InsyaAllah, insyaAllah. Sama-sama kita doakan yang memberikan sokongan semua agar dakwah jalan terus. Baik Ustaz. Selamat berbuka puasa. Thank you. Doakan anak dan keluarga juga. Sama-sama, insyaAllah. Sama. Terima kasih banyak. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.